daripada makna la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'khadhu minhu aidan, Dan diambil daripada sifat, daripada bahagian pertama daripada makna uluhiyah, iaitu al-istighna, terkaya Allah daripada segala yang lain, daripada yang lain. annahu la yajibu alaihi Bahawa tidak wajib atas Allah Ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. buat sesuatu daripada mumkinat, daripada perkara mungkin. Jadi sifat harus itu masuk daripada makna pertama daripada la ilaha illallah. Faham? Wala tarkuhu id Dan tidak terpaksa Allah meninggalkan. id law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha Kerana kalaulah wajib atas Allah Ta'ala oleh sesuatu daripadanya aklan pada akal. kathawabi. Jadi kenapa disebut aklan? Kerana ada satu lagi disebut wajib wa'dan. Wajib beriktibar janji Allah. Faham? Allah menjanji sesuatu yang baik. Tiba-tiba Allah tidak menyempurnakan janji. Sifat kekurangan ke? Jadi itu juga mustahil bagi Allah. Tidak menyempurnakan janji, dan wajib Allah menyempurnakan janji. Tetapi wajib di situ bukan wajib aklan. Wajib itu disebut wajib wa'dan. Wajib beriktibar janji. Faham? Jadi yang kita bicarakan ini ialah wajib aklan. Orang kafir harus masuk syurga. Aklan. Faham? Kerana kalau Allah wajib memasukkan orang kafir dalam neraka, artinya Allah berhajat kepada sesuatu. Artinya Allah tidak sempurna. Tak sempurna. Maknanya dia perlu memasukkan orang kafir. Tetapi wajib orang kafir masuk neraka. Kerana wa'dan, janji Allah. Wa yaghfiru ma innallaha la yaghfiru an yushraka bi syai'an. Allah tidak akan mengampun akan dosa orang yang syirik dengannya akan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah janji mengampunkan lain daripada syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Itu namanya wa'dan, janji Allah. Bukan kerana Allah wajib aklan, tetapi mustahil Allah mungkir janji. Faham? Lagi? Kathawabi masalan, Seperti memberi pahala misalnya. Harus Allah tak beri pahala satu orang tu beramal dengan ikhlasnya, dengan cukup, dengan tak ada apa cedera. Allah masuk dalam neraka. Harus aklan. Faham? Pada akal. Di sinilah kita kena faham elok-elok. Sebab kalau kita kata mana boleh, maka kita sudah salah akidah, iaitu menyabitkan Allah Subhanahu Wa Taala berhajat. Apa berhajat? Artinya kalau Allah tidak memasukkan, Allah tidak sempurna. Faham? Tak masuk orang yang baik ke dalam syurga, dia tidak sempurna Allah. Itu aklan, hukum akal. Lagi? lakana jalla wa azza Nescaya adalah Allah Jalla wa Azza muftakiran ila dhalika syai'. berhajat kepada demikian. Artinya Allah wajib memasuk. Allah wajib artinya kalau Allah tak masuk, jadi tidak sempurna ataupun jadi tidak sempurna lah Allah. Lagi? Liyatakammala bihi Supaya sempurna Allah dengannya gharaduhu akan matlamatnya, akan tujuannya. id la yajibu fi haqqihi ta'ala Kerana tidak wajib pada hak Allah Ta'ala illa ma huwa kamalun lahu, kecuali makna sifat, apa-apa artinya sifat yang ia sempurna bagi. Faham? Akal kita tidak boleh terima bahawa Allah bersifat dengan sifat yang tidak sempurna. Tak boleh. Kerana alam ini yang kita lihat tidak mungkin
ada seandainya penciptanya tidak sempurna. Lagi? Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Bagaimana walhal Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, maha kaya, arti tidak berhajat an kulli ma siwahu, daripada semua yang selain daripadanya. Daripada azali lagi Allah maha sempurna. Lagi? Al-makna, maknanya yandariju tahta al-makna al-awwal aidan, masuk di bawah makna yang pertama juga, al-qismu tsani min al-gharadi, bahagian yang kedua daripada gharad. Faham? Gharad. Kita dah faham dulu, gharad iaitu tujuan. Mustahil Allah mempunyai tujuan pada ciptaannya. Itu bahagian pertama. Yang kedua pada hukumnya. Bahagian kedua. Jadi hukum apa, kemudian gharad ini ada dua bahagian lagi, iaitu yang mana kembali faedah pada diri dia atau kembali faedah bagi makhluk dia. Itu mustahil semua bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk daripada makna gharad yang kedua, iaitu Allah mempunyai tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba dia. Hamba dia buat pahala, Allah wajib bubuh dalam syurga. Itu maknanya Allah ada tujuan. Tujuan untuk faedah makhluk dia. Lagi? walladhi yu'awwidu ala khalqihi, Walladhi ya'udu, dan yang kembali kepada makhluknya. Faham? Lagi? wad dalilu ala tanazzuhihi anhu. Itu bahagian yang kedua. Bahagian pertama yang kembali faedah pada diri dia. Bahagian kedua kembali faedah kepada makhluk dia. Itu mustahil semua bagi Allah. Faham? Allah suruh kita semayang supaya kita ni jadi orang baik, supaya kita jadi orang berjaya. Kalau kita kata hikmat, artinya apa yang kita perhatikan begitulah, maka tidak salah. Tapi kalau kita kata itulah tujuan Allah, artinya yang menjadikan pendorong bagi Allah suruh kita semayang ialah untuk faedah kita, maka mustahil jadi kafir orang yang beriktikad begitu. Nampak? Sebab apa pula jadi kafir? Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki faedah, maka Allah tidak akan sempurna sebelum daripada faedah itu hasil. Faham? Kita ngaji kenapa? Kerana nak dapat ilmu. Okey? Apa faedah daripada ilmu? Iaitu apa faedahnya daripada belajar? Iaitu dapat ilmu. Dapat ilmu banyaklah dia punya faedah. Maka kita tidak sempurna kalau sekiranya kita tidak mengaji sehingga dapat ilmu. Dapat tu baru orang kata sempurna. Kita memakai kita punya topi ijazah baru masih terhegeh-hegeh. Walhal apa benda adanya. Jadi nak cerita sebelum daripada itu tak sempurna. Jadi kalau kita sabitkan bagi Allah ada hajat, adanya gharad, maka artinya Allah tidak sempurna sebelum gharadnya tercapai. Bahkan timbul dalam fikiran, iaitu Allah kecewa apabila gharad tujuannya tidak tercapai. Aja tiba-tiba tak dapat ijazah. Frah kan? Kecewa. Allah jadikan makhluk, tiba-tiba makhluk semua pakat lawan Allah. Kecewalah Allah. Katakanlah orang tu berfikir begitu. Itu maknanya Allah tidak sempurna. Faham? Tidak sempurnanya Allah itu mustahil. Kerana itu Allah mustahil ada gharad. Tapi kita kena bezakan dengan hikmat. Apa makna hikmat? Artinya apa yang Allah jadikan tidak sia-sia. Artinya akal kita boleh menjangkau bahawa memang betul Allah jadikan begini. Itu akal kita. Bukan makna Allah didorong oleh faedah itu. Nampak? Itu kena ingat baik-baik. Kalau tak mengaji memang tak faham dan memang keliru dalam soal.
Keliru dalam soal akidah, kalau dalam soal fiqh, keliru boleh jadi dimaafkan kerana kita tidak faham. Tapi dalam soal akidah, fail. Tidak ada maaf. Kita kena faham. Beratlah. Itu yang kita selalu sebut tentang kita punya perjuangan besar, iaitu untuk memperjelaskan tentang akidah yang benar. Kita kena mengaji, kita kena faham. Dan kerja besar kita iaitu untuk memperjelaskan akidah yang benar. Itu tugas kita. Kerana sekarang ini, soal akidah ini sudah jadi begitu berkecamuk. Semua atau kebanyakan orang berakidah hanya sekadar khayal-khayal begitu. Mereka tidak menggunakan kekuatan akal mereka untuk nazar, untuk meneliti apa-apa dalil untuk menghasilkan akidah. Sedangkan akidah itu ialah hasil daripada kesempurnaan dalil. Ilmu yang sempurna baru hasil akidah. Kalau main ambil tepi jalan, kita tidak akan dapat memahami akidah. Okey? Jadi faham baik-baik tentang Allah, mustahil Allah ada gharad. Jadi kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala wajib memasukkan orang yang baik ke dalam syurga akalan, mengikut hukum akal, maka jadilah Allah itu tidak sempurna kerana ada gharad, yakni ada faedah daripada apa yang Allah jadikan, walaupun faedah itu balik kepada makhluk. Itu nama gharad. Lagi? والدليل على تنزهه عنه. Dan dalil di atas maha suci Allah daripada gharad, anhu anil gharad, daripada tujuan, قد ذكره المصنف بقوله sesungguhnya telah menyebut akannya oleh pengarang, إذ لا وجب عليه إلى آخره. kerana kalau wajiblah ke atas Allah sesuatu hingga kepada akhir dalam lepas, nescaya jadilah Allah berhajat untuk menyampaikan tujuannya. Lain? yakni law lam yatanazzahihi 'anil a'rad. Yatanazzahu, yatanazzahu. Law lam yatanazzah. Lam. Law lam yatanazzahu. Kalaulah tidak suci Allah 'anil aghradi, daripada gharad, tujuan-tujuan, bal kana yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat, bahkan wajib atas Allah buat sesuatu minal mumkinat, daripada mungkin, atau tarkuhu, atau meninggalkan. lazimu ikhtiyajihi, Lazima fi'il madi, lazimlah, ihtiyajihi ila ihtiyaju fa'il, lazimlah oleh berhajatnya ila man yadfa'u anhu, kepada mereka atau kepada yang menolak daripada hajatnya. Arti yang boleh menolak daripada hajat, iaitu menyempurnakan hajat. Jadi hajat ni benda yang kosong, kemudian baru nak dapat. Menolak daripada hajat artinya yang boleh menyempurnakan hajat. Okey? An-naqsu An-naqsu wa huwa tilkal maslahatun. An-naqsu. Zalika an-naqsu. Man yadfa'u anhu an-naqsu. Ma yadfa'u anhu an-naqs. Naqsa maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Fa'il bagi yadfa'u huwa kembali kepada man. An-naqsa maf'ulun bi. Ada. Nahu awal-awal lagi tu. Kita fa'il maf'ul. Wa huwa tilkal maslahatun, iaitu maslahah itu. Maslahah itulah yang menyebabkan baru jadi sempurna. Kalau tak sampai sekarang ni, kita lapar. Lapar. Maka lapar itu tidak sempurna. Kerana lapar itu makna berhajat kepada makanan. Jadi makanan dah yang boleh menyempurnakan kekurangan itu. Faham? Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu faedah, walaupun faedah itu kembali kepada hamba, sebelum sampai faedah itu Allah dalam keadaan kekurangan.
Faham? Kekurangan. Maka sampai barulah hore sampai. Itu baru dah kesempurnaan. Boleh faham tu? Kita buat contoh. Itu maksudnya mustahil Allah ada tujuan. Faham? Itu makna tujuan. Okey? Fatakammalu biha fatukmilu. Kamulah fatukammilu. fatakammilu Maka ia yakni faedah itu menyempurnakan biha. dengannya, dengan faedah itu. Kalau kita baca fatakammala, maka jadi sempurna. Takammal, tafa'ala dengan makna lil mutawa'ah, makna datang itu maka jadi automatik jadi sempurna. Inkasar tu aku pecahkan cermin, fatakassara, maka dia jadi berkecai. Itu mutawa'ah. Itu saraf. Lagi? Wa huwa muhalun fi haqqihi ta'ala. Dan ia mustahil. Yakni sampai Allah berhajat dapat apa yang faedah itu baru sempurna hajat, itu mustahil. Lagi? Okay. Wa amma iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Jadi habis. Kemudian masuk pada makna kedua daripada makna la ilaha illallah, iaitu iftiqar kulli ma siwa ilaihi. Itu panjang pula. Jadi singgah tu dulu. Takut yang tadi jadi longgar balik. Kena kemah hidup. Orang sekarang ni, kita sebut orang sekarang ni bukan kita nak tuduh. Tapi apabila tak belajar, memang biasa dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Dia dengan Allah ni super makhluk. Tiap benda yang dibuat ada tujuan. Sedangkan Allah ini laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai makhluk. Kerana yang ada tujuan itu ialah yang tidak sempurna. Kerana itu dia ada tujuan. Jadi bagi Allah mustahil tidak sempurna. Kerana itu Allah mustahil mempunyai tujuan. Apa makna tujuan? Iaitu mengharapkan faedah. Sama ada faedah balik pada dia atau faedah balik kepada makhluk. Kedua-duanya mustahil. Kerana menyabitkan tidak sempurna Allah. Itu yang kita kena kemas elok. Dan perkara ni